Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini dapat lagi kita bertemu dalam majlis ilmu rancangan Tanyalah Ustaz di TV3. Biar tahu jangan keliru. Penonton-penonton yang saya hormati, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dengan orang-orang yang mendapat syafaat baginda di hari yang mana kita semua tidak ada apa-apa pada ketika itu. Jadi insya-Allah penonton-penonton yang dihormati, hari ini di meja pakar Tanyalah Ustaz di TV3 sudah tentu kita ingin membicarakan tajuk-tajuk yang akan merungkai kekeliruan kita sesuai dengan tagline kita, iaitu biar tahu jangan keliru, dan mudah-mudahan ilmu kita pada pagi ini dapat memberikan satu manfaat kepada kita dan juga ahli keluarga kita serta jiran tetangga kita, insya-Allah. Jadi penonton-penonton, hari ini kita membicarakan tajuk apa? Pendidikan melalui kebiasaan. Apa benda pendidikan melalui kebiasaan ni? Jadi insya-Allah hari ini bersama dengan kita siapa dia? Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Daim Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Cuma nak tanya Ustaz ni ada tips kan sebab muka berseri-seri nampak. Muka ada mana? Muka ada mana? Insya-Allah. Apa kata makan gula banyak? Oh. Insya-Allah Ustaz. Sebelum kita mula Ustaz, seperti biasa saya ingatkan penonton-penonton di rumah, sekiranya ada soalan mengenai tajuk kita pada pagi ini, iaitu pendidikan melalui kebiasaan, boleh terus hubungi kita dalam 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan di situ penonton-penonton boleh lihat ada ruangan komen gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz, dan boleh bertanya soalan di situ, dan juga kita juga ada live Facebook di situ, dan penonton-penonton boleh tekan button share. Mudah-mudahan dia bagi manfaat kepada rakan-rakan kita di media sosial, insya-Allah. Jadi tanpa selengahkan masa Ustaz, hari ini kita tahu masyarakat kita ni berlumba-lumba untuk mencari pendidikan yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita terlupa satu pendidikan yang kita rasa benda tu biasa, tapi benda tu penting dalam institusi keluarga kita. Jadi mengenai tajuk kita pada pagi ini, pendidikan melalui kebiasaan, kita nak bicarakan mengenai apa Ustaz? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih adinda saya Dai Hilman yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sentiasa sado dan seterusnya, kepada para penonton, rakan-rakan kru produksi Tanyalah Ustaz, produser dan semualah yang menonton, para alim ulama, asatizah di luar sana, mak saya, mudah-mudahan semuanya disayangi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Ilman, bila kita bercakap tentang pendidikan, artinya kita ini nak menjadi ibu ayah yang bersifat murabbi. Dia bukan ya Rabbi, murabbi. Dia satu lagi ya Rabbi. Ini bukan ya Rabbi, murabbi. 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 Murabbi ini lebih disebut sebagai, kita panggil sebagai pemelihara, pendidik, pengembang. Pemelihara, pendidik, pengembang. Sebab itu kalau disebutkan mak bapak yang ada sifat pendidik ataupun murabbi ni, dia mesti ada 3 perangai ataupun 3 sifat. Jom kita tengok mak bapak masing-masing ada tak 3 perangai ni. Yang pertama menyayangi, yang kedua menasihati, yang ketiganya menjaga disiplin orang yang dididik atau anak-anaknya itu. Saya ulangi sekali. Yang pertama menyayangi, yang kedua menasihati, yang ketiga menjaga disiplin anak-anak atau orang-orang yang dididik. Begitulah sifat murabbi. Jadi saya ingat sebagai tidak ada kalam yang lebih indah melainkan kita memetik kalam Allah sebagai buah bicara kita ini, iaitu saya petik daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-14, surah Ali Imran ayat yang ke-14. Saya kira kita boleh sama-sama menghayatilah dan menekuni ayat ini
together lah. Ya. Oh, together. Bersama-sama lah. Tak pasal duduk dan Hilman ni dia jadi hipster sekejap tadi. Baik tuan-tuan ya, boleh ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan dihiaskan kepada manusia itu kesukaan kepada benda-benda yang diinginkan nafsu, iaitu perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun daripada emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Sadaqallahul azim. Jadi Da'i Hilman, daripada ayat ini, izinkan saya syarah sikit. Daripada ayat ini, ulama membincangkan bahawa mengapakah Allah Ta'ala menggunakan istilah zuyyina. Zuyyina tu artinya perhiasan, hias. Allah kata, kami hiaskan manusia itu kesukaan kepada perempuan-perempuan, anak-anak, barang kemas, semua itulah. Dan tu yang orang kata, sayangkan anak tangan-tangan kan, sayangkan isteri bawa pergi kedai emas. Dia kata, tinggal buat apa? Jangan tinggal, dia kata. Baik. Daripada perhiasan di sini memberi erti apa? Kata ulama, rupanya sikap kita terhadap perhiasan itu ada tiga. Macam kita perhiasan, kalau kita laki-laki aksesori tak banyak kan, paling kuat pun cincin, songkok. Kalau yang rajin sikit, pakai sampin, macam tu je lah. Kalau Johor, dia sampin dalam slow slack, kan, teluk belanga. Perempuan banyak, perempuan perhiasan banyak semua. Berus saja sampai 3, atas stapler lagi. Ini, jangan marah melawak je. Okey, jadi perhiasan ni, kata ulama, dia mesti ada 3. Yang pertama, perhiasan ini jangan pakai lebih-lebih. Jangan pakai lebih-lebih kan. Berus tu banyak kan. Bau dia jadi merelik tu. Merelik sangat. Oh, main mana ni, mami main mana ni. Merelik sangat. Tak boleh. Over sangat. Laki-laki pun sama. Sampin selai lah. Sampin sampai 2. 3 helai. Atas ni bawah lagi. Mengarut. Kan? Mengarut. Songkok pun padan-padan lah. Jangan tinggi sangat. Jadi, cakap kat saya kan macam mana? Ada. Hani okey. Hani dia panggil chef. Yang satu lagi tinggi tu chef. Ini chef. Mana ada dia cover nah. Yang pertama jangan pakai lebih-lebih sangat. Yang kedua, ni ada kaitan ni dengan pendidikan anak-anak ni. Yang keduanya, perhiasan ni jangan tak pakai langsung, tak berseri. Songkok tak ada, apa tak ada. Memanglah tutup aurat, tapi tak ada perhiasan kan, macam kosong je. Dan yang ketiganya ialah mesti sesuai bila nak pakai. Perhiasan tu mesti sesuai bila nak pakai dan di mana nak dipakainya itu. Contoh jam mesti di tangan. Walaupun tuan-tuan kaya sangat pun pakai kat kaki. Dia tak boleh, dia pasal dia jam tangan tak boleh jam kaki. Ini ada kaitan ni. Baik, apakah relate-nya itu dengan soal perempuan, anak-anak tadi ni? Baik, artinya dalam mendidik anak-anak pun begitu. Yang pertama, jangan lebih-lebih sangat. Artinya dalam mendidik anak ni jangan terlalu over sangatlah, nanti jadi anak kusar sekali. Ataupun dia jadi dedikasi. Ayah yang berdedikasi. Dedikasi. Bukan dedikasi macam mana? Semua dedikasi. Abah malah nak keluar dating dengan Pak Wah, boleh. Semua boleh. Tak ada larangan, tak ada nasihat dari bapa. Over, sayang sangat. Terlalu sangat sayang, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tak pakai langsung. Artinya kalau dengan anak-anak, jangan sampai tak ada rasa sayang langsung. Marah siang malam. Kita tahu ayahnya itu mungkin keturunan King Kong. Tapi janganlah. Janganlah sampai mengamuk, tak ada sayang langsung.
bila kali terakhir kita peluk anak kita dengan penuh rasa sayang? Kan? Hari apa? Hari motivasi sekolah. Harilah penceramah kata, peluk anak-anak semua. Orang tua tu pun Allah, mailah. Ayahnya pula jambang, duri anak tu rasa, oh aku dah lama tak peluk pak aku. Jangan sampai tak begitu. Tak cium anak, tak peluk anak. Dan yang ketiganya, mesti sesuai bila nak pakai. Maksudnya apa? Mendidik anak-anak ni, mesti sesuai ikut tahap umur dan dia punya turutan umur. Contoh, anak sulung ada cara layanan. Anak nombor 2, dia ada cara layanan dia. Begitulah semuanya. Saya minta maaf, ada setengah ibu ayah, bila anak-anak ni diperangai lain macam sikit, dia kata, anak saya tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Dia pun beranak tengah malam. Jadi budak beranak tengah malam ni, dia dalam kegelapan sikit, tu perangai macam tu. Saya ingat, bapak macam ni, kena doa banyak-banyak dapat hidayah ni pasal bapak tu yang dalam kegelapan ni, saya ingat. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya dia kena fikir, dia kena kaji, dia muhasabah balik. Cara aku ni mungkin tak kena. Cara dengan anak sulung, dengan anak nombor 2, anak nombor 3, lain. Lain. Terlalu berbeza lah. Kadang anak sulung ni cakap sekali tu dengar. Anak nombor 2 ni dia ada lain sikit. Nanti kita tengok kalau ada kesempatan. Dan saya ingat para penonton pun semua bersetuju. Anak nombor 2 ni dia lain sikit. Ni anak nombor 2 mau kat tengok ni. Nombor 2 ni dia lain sikit. Dia ada memberontak dia ada perangai dia sendiri lah. Dia ada perangai dia sendiri. Jadi ayah ni, ibu ni kena alert benda tu. Kena ambil cakna benda tu. Macam mana kita nak handle anak kita nombor 2 ni. Sebab anak tidak dilahirkan menjadi bodoh. Tetapi anak dilahirkan dengan kepandaian berbeza. Ayat panju. Mesti lagi sekali. Tidak ada. Dah macam rancangan tengah malam pula kan. Dia kata apa? Lupa dah lah. Tu orang iman gelak kat tadi. Saya pun ingat. Okey. Dia kata apa? Anak tidak dilahirkan bodoh. Sebab saya takut ibu ayah di luar sana menganggap bahawa anak saya ni yang nombor 2 ni tak apa nak jadi. Nombor 1 jadi. Nombor 3 menjadi-jadi. Sebenarnya tidak ada anak-anak yang begitu. Yang tak cerdik ke tak. Allah tidak menciptakan anak yang bodoh. Kecuali Allah menciptakan anak itu ada pandainya. Ada kepandaian. Minta maaf ya, walaupun anak tu autism sekalipun, dia autism sekalipun, ada dia punya lebih. Kan ada setengah anak autism tu, dia boleh tulis kod. Walaupun dia kecil lagi, tapi dia tengok satu benda. Contoh macam ada tulisan Tanyalah Ustaz ni kan. Tulisan kita punya backdrop kita ni. Dia tengok ni, dia boleh tulis balik sebiji. Macam kita kan tiru setengah hari tak boleh buat lagi ni. Bukan kod, bertulisan biasa aja. Ada orang kelebihan dia. Maka ibu ayah mesti kena ada sifat macam tu. Dan kalau nak dikaitkan dengan tajuk kita hari ini, pendidikan melalui kebiasaan, artinya apa? Kita janganlah jadi ibu ayah yang hanya merujuk cara didikan lama untuk anak generasi baru. Sebab saya takut ada setengah orang dia didik anak cara orang tua dia dulu. Saya ingat kadang-kadang kita ni, cara kita marah, cara kita tegur anak, kadang-kadang dia macam copy paste orang tua dulu. Contoh, anak kita nak pergi rombongan kawan-kawan sekolah ke apa kan. Minta duit dengan mak. Mak minta duit sikit. Ni ada rombongan sekolah ni. Tak payah, ingat bapak kocok duit bapak kocok duit Senang-senang minta duit, nak pergi rombongan semua. Duduk rumah sudah. Percayalah, anak tu nanti kelak akan menjadi perangai yang sama. Nanti anak tu kelak bila dia jadi mak pula, anak dia minta pula, mak rombongan sekolah, entah lah, ingat bapak kau cop duit. Jadi percayalah, semua keturunan tu keturunan cop duit semuanya. Ya. Dia akan cop duit semuanya. Pendidikan melalui kebiasaan. Apa sahaja jadinya tu? Pasal saya dah biasa membesar dalam suasana bapak saya marah macam ni. Kan? Zaman berubah, begitulah juga pendidikan kena berubah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Banyak ilmu kita dapat dan juga orang kata apa? Punchline untuk hati kita lah, Ustaz. Punchline untuk hati kita lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah Ustaz, satu soalan daripada Facebook ni daripada Aina Diana. Dia tanya, bagaimana emosi minda dan spiritual anak-anak bila telah terdidik dengan percakapan yang kurang sopan, suka menyalahkan orang lain, pemarah, gemar mengumpat di dalam institusi kekeluargaan? Adakah sikap anak-anak akan membentuk contoh yang tidak baik di masa depan anak-anak kerana mereka adalah generasi masa depan yang berwawasan? Maksudnya Ustaz, dia nak tanya pada ini, dia kata apa?
kita kat rumah kadang-kadang dari segi emosi, percakapan dah terbiasa. Masa hadapannya macam mana Ustaz? Fadhal. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kesayangan kita, ada menyebutkan la takunu imma'ah. Janganlah engkau menjadi orang yang terikut-ikut, mudah ikut orang. Tapi yalah, kita ni kalau dah besar bolehlah pegang prinsip tu. Tapi kalau sebagai anak memang dia akan tiru. Sebab itu kita katakan sekolah tempat untuk membina otak. Rumah membina watak. Sedap ayat tu lah. Kalau buat ayat Facebook pun gerak lagi sekali. Sekolah tempat membina otak. Selama ni otak tak ada ke? Ada. Membina. Saya kata bukan baru mencipta. Membina. Merangsang otak tu macam iklan susu tu kan. Ni orang berhubung apa semua. Sekolah. Dirangsangkan otaknya itu. Rumah adalah tempat membina watak. Jadi yang akan membantu usaha membina watak-watak, penyabar, suka tolong orang, pemaaf, rendah hati. Semua itu dibina oleh orang tuanya. Sebab itu penting tuan-tuan ya. Anak-anak ni saya petik salah satu daripada kajian pendidikan kanak-kanak ni disebut anak-anak ni dia panggil imprinting. Bukan kedai printing tu. Imprinting ni maksudnya dia macam span lah lebih kurang. Apa yang dia serap itu yang dia akan lepaskan semula. Serap dia lepas semula. Saya ingat kadang-kadang anak-anak kawan saya tu cerita kalau pergi sekolah balik dia ajar adik dia, "Ini apa tak ni? Ini mana? Ni." Rupa dia tiru cikgu dia. Tiru cikgu dia. Lagi-lagi dia ambil hanger pula. Dia tiru mak dia. Dia hati-hati tuan-tuan. Kadang ada seorang kawan saya cerita, dia takkan buat lagi dah perbuatan tu. Apa dia? Dia tengah tidur. Lepas tu dia nak tutup Swiss apa ni, cah telefon tu lah. Pakai kaki je. Kaki pak tutup. Apa jadi Dai Hilman? Apa jadi? Anak dia ikut lah. Anak dia pun ikut. Anak dia tak tidur pun, tak baring pun. Tapi pakai kaki, tutup pakai kaki. Dia nampak. Kita tak ajar secara ajar. Tapi apa yang kita buat itu adalah pelajar. Ada satu benda yang kita panggil apa? Dia ikut. Saya ceramah satu tempat, kawan saya tu cerita, dia kata, saya takkan buat lagi dah Ustaz satu perangai. Apa dia? Dia kata, sekali itu tengah bawa kereta, anak kecil dia ada sebelah. Ada satu motor laju. Laju lah. Budak tu, anak dia lah. Tak sekolah punya orang. Dia kata tak sekolah punya orang. Dia terkejut. Pasal biasa dia yang cakap. Anak dia tu ganti. Macam anak dia dah tahu dah silibus tu. Anak dia tahu dah benda tu. Bahaya. Sebab itu abang-abang saya ingat berubahlah. Lepas tu ayat Quran Allah Taala menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka. Allah Ta'ala mulakan dengan siapa dulu? Dirimu dulu. Lepas tu barulah ahli keluargamu. Artinya hanya orang yang boleh mendidik diri dianya saja boleh mendidik orang lain. Itu penting. Jadi saya ingat sikit sebanyak dapat menjawablah persoalan tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz mengenai penerangan yang padat dan ringkas. Jadi alhamdulillah Ustaz, insya-Allah mungkin kita nak bicarakan lagi mengenai pendidikan dedikasi ni. Dedikasi. Insya-Allah penonton-penonton kita berehat seketika insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz di TV3 Biar Tahu Jangan Keliru. Penonton-penonton yang saya hormati dan juga saya kasihi, hari ini kita membicarakan tajuk pendidikan melalui kebiasaan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Sudah banyak tadi kita actually Ustaz. Actually kita dah membicarakan banyak sedikit sebanyak mengenai tajuk kita itu apakah dia pendidikan melalui kebiasaan, dan insya-Allah kita akan bicarakan lagi selepas ini. Dan penonton-penonton boleh terus hubungi kita untuk pertanyaan
soalan di talian 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Boleh tanyakan soalan di gambar saya dan juga Fadil Ustaz, insya-Allah. Jadi Ustaz, tadi kita bicarakan 2-3 perkara yang saya kira key point yang sangat penting, antaranya ciri-ciri ibu bapa ataupun sifat murabbi, ayah macam mana dan sebagainya. Tapi insya-Allah satu soalan yang saya lihat di Facebook ni daripada Ismail Maesa, bagaimanakah memberi pendidikan melalui kebiasaannya di kalangan ibu bapa yang begitu tegas pada anak-anak, kadang-kalanya sampai merotan. Adakah ini memberi keberkesanan pada anak-anak dan bagaimana pandangan Islam dalam institusi ataupun situasi sedemikian? Mana kata Ustaz, isu pendidikan terlampau tegas yang menggunakan rotan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz Fadhil? Ya, sebab itu kita lihat pendidikan orang-orang terdahulu. Sebab itu saya pun nak bercakap bab ni pun segan. Di luar sana jauh lebih berpengalaman dalam bab-bab ni. Anak-anak mereka pun telah menjadi semua hebat-hebat. Kita baru nak cakap hari ini. Tapi bagi saya, izinkanlah cuplikan kecil daripada apa yang saya kongsikan ini dapat membantu dalam kerungsingan kita berhadapan anak-anak yang zaman sekarang ini. Zaman sekarang ni, dia kan ada panggil generasi X, Y, Z. Kalau generasi X tu kan generasi yang X tu kalau bahasa WhatsApp tu, X tu tak. Generasi X tu generasi tak, cakap banyak. Apa bapak suruh, apa orang buat ya, mana cakap banyak. Kadang orang tua-tua dulu dehem ya, batuk ya. Terus mandi, melompat mandi, dia faham. Batuk dah faham dah. Orang tu tak adalah belah hantu raya pun, tapi takut. Budak-budak ni kita dulu jadi ayah kita tu, tak tahu lah. Kadang bukan dia batuk, bukanlah ayah tak adalah TB apa pun, tapi dia bunyi bunyi motor dia kan, pom 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 pom, oh dia nak balik dah. Takut melompat, apa tromen semua tinggal. Tapi sekarang ni tak tahulah, ayah tu dah sampai batuk dah, nak demam dah, baru pergi mandi, letih. Jadi itu yang kita nak cari solusi tu. Adakah kebiasaan didikan orang tua kita dulu masih relevan hingga ke hari ini? Itu persoalannya. Jadi tuan-tuan semua, kalau sahabat kita tadi tanya tentang merotan, ya merotan ni kita pun biasa dengar berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruhkan supaya solat ketika pada usia 7 tahun dan rotan pada umur 10 tahun. Rotan di sini bukan, tuan-tuan kena faham tau, rotan di sini bukan maknanya betul-betul bagi bubuh tu piak kan berberak belakang budak tu, bukan. Dia rotan ni dia macam apa tau? Dia bukan acah, dia panggil apa? Gerun, bagi gerun. Dia kadang-kadang rotan ni gantung tak apa dah. Ulama-ulama kalau di rumah dia gantung rotan tu. Ni warning. Kadang-kadang kalau ulama memang hebat-hebat punya didik anak ni, anak dia tak dengar cakap. Tu, nampak? Tu ditunjuk rotan tu. Jangan sampai ke belakang. Cukup dah. Bukan suruh rotan tu ikat ke tangan, tak pergi mana dah duduk tangan tu, bukan begitu. Jadi dan rotan pun ada cara dia, bukan semua tempat kita boleh bagi ya. Saya belajar satu ilmu dulu daripada ada seorang pakar daripada Indonesia tentang kanak-kanak jugalah. Dia kata kalau nak rotan ni, kalau nak rotan sekalipun jangan angkat tinggi-tinggi. Sikit saja, piaknya sikit je, bagi dia rasa, satu dia rasa dia malu dengan adik-beradik yang lain, yang keduanya dia rasa macam tak nak buat lagi lah, macam itulah. Pada bahagian mana? Saya belajar satu benda, dia kata kalau nak rotan sekalipun sebelah kiri. Pada sebelah kiri. Contoh tangan kiri. Kenapa tangan? Rupanya dia ada kait dengan rangsangan otak. Otak kita. Dia kan otak kita kan ada otak yang attitude dengan otak yang seni ataupun logik. So, saintifik pula dah pagi ni. Buat faham lah makcik, buat faham bila. Rotan di sebelah tangan kiri. Kerana dia ada kesan rupanya pada otak ni lah dalam bab ni attitude ataupun sikap seseorang anak tu, ataupun kalau nak rotan tangan lah, ataupun pada kaki ke betis ke apa yang ni macam tu sebelah sebelah kiri. Tapi saya ingat kalau mak tu dah geram, dia tak peduli ya. Mana belah kiri main. Tak ada belah kiri mana kan, bubuh tak boleh macam tu, salah. Malah satu lagi didikan yang tak betul ialah menampar. Tampar ni tuan-tuan, dia kalau cakap tampar tangan ke apa tu tak apa lagi. Muka ni adalah wajah, memang kan. Muka ni adalah bahagian yang sama sekali diharamkan daripada kita mengapa-apakan dia, mencederakan jauh sekali ya. Ni tampar, tak boleh, tampar muka tak boleh. Kadang saya minta maaf ya, ni cerita ada setengah masjid dekat
jauh ni planet Pluto lah, jauh Ui, sungguh. jauh sungguh. Dia tampar budak tu, dia tampar betul-betul ni. Padahal budak tu tak bersalah pun, dia tampar kau bagi. Kadang saya faham ada setengah orang masjid dia geram bapak budak tu dah tak datang sembahyang, hantar wakil anak pula datang bisingnya. Dia tampar betul. Tak boleh. Kita ni dalam agama diajarkan marah sekalipun mesti atas dasar sayang. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Tapi ada seorang pakcik tu, dia tampar sungguh budak tu. Pam dia bagi. Kenapa pakcik tampar saya? Marah bukan... Pakcik tu nyanyi pula. Allah, pakcik tu pun satu. Tak boleh. Tampar-tampar tak boleh. No. Ustaz, zaman dulu apa zaman dulu? Sekarang punya zaman... Kalau ikutkan daripada dulu, Islam tak bagi. Agaknya mungkin belum kuat lagi pemahaman tentang benda-benda ni. Satu. Yang keduanya, lagi satu, pendidikan dan kebiasaan kita juga ialah ramai orang garang menyinga tapi tak tegah. Ustaz, tegah dengan garang tu bukan sama. Tak sama. Tegas, garang, dua perkara berbeza. Bapa yang tegas dengan bapa yang garang lain. Bapa yang tegas tu macam mana? Gini, bapa yang tegas sekurang-kurangnya dia mesti buat 3 benda. Sekurang-kurangnya. Ni sifat tegas lah. Ni Da'i Hilman ni bapa soleh ni insya-Allah. Amin. Kita doakan ya. Yang pertama, dia mesti buat perjanjian dengan anak tu dulu. Contoh, katalah anak dia tengah tengok boy kuasa 5 apa semualah ejen Ali ke apa. Dia kata, "Alo nak tengok boleh, tapi syarat dia kartun tu pukul apa? Saya pun dah lama tak tengok kartun ni." Katalah pukul 5 petang lah. Standard kartun budak-budak pukul 5 saya pun lama tak tengok dah. Pukul 5 sampai pukul 6 pukul 5, 5.30 macam itulah. Okey, tepat 5.30 tutup TV, sapu sampah. Kawan ayah nak datang nanti malam lepas maghrib, mesti sapu sampah. Janji boleh? So anak pun okey bah, janji, buat perjanjian dulu. Tepat 5.30 kuat nombor 2, kuat kuasakan. Yang pertama tadi janji, kita deal akad dulu dengan dia. Nombor 2, kuat kuasakan. Ada setengah bapa 5.45 dia buat doi. Dia buat doi tak apalah, anak-anak dia nak tengok siang dia. Tak tegas. Dia tak tegas dah. Kuat kuasakan. Okey, alo dah cukup 5.30. Okey, dah. Tutup. Abang nak tadi kan janji? Nampak faham tak? Dan yang ketiganya, bila selesai saja dia buat kerja, berilah penghargaan. Disebabkan Alung tolong ayah tadi dan tepati janji, esok ayah bagi tengok 2 episod kartun. Hari ini 1 episod kan? Tak cukup. 2 episod. Betul ke abah? Betul. Dia peluk abah dia. Itu pun jadi penghargaan tau. Tak perlu nak beli mainan mahal-mahal. Menghargai dengan cara macam tu. Tu tegas. Garang, dia tak buat perjanjian apa-apa dengan anak, tahu nak mengamuk ah. Dia tahu nak mengamuk tau. Balik tengah hari makan nasi kan. Nasi ke mana? Mak dia pun bawa. Lapar-lapar tu. Tiba anak tunjuk result. Abah tengok ni. Abah dia pun tengok bahasa Melayu C. Matematik D. Kau belajar apa ni? Teruk sangat ni. Marah. Tak pernah ajar, tak pernah ambil tahu, tak pernah hantar tuition, tak pernah bertanyakan tentang pelajaran anak. Tahu-tahu nak mengamuk. Teruk kau ni, teruk betul. Marah. Tak selera tu makan nasi. Anak dia kata, abah minta maaf. Keputusan yang ada di tangan ayah tu saya jumpa dalam bilik ayah dalam laci. Ayah dulu masa kecil tu. Oh, ayah punya ke? Simpan balik. Siapa suruh ambil? Baru tahu. Ni teruk sungguh. Saya takut macam tu. Kadang-kadang orang garang tak tentu arah ni memalukan diri sendiri. Malukan diri sendiri. Ingatnya, begitulah sikit sebanyak. Allahuakbar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya kata apa, kita penonton-penonton pun tahu ramai orang yang tanya kepada kita, suka penyampaian Ustaz, mudah difahami. Alhamdulillah, insya-Allah. Dulu dengan kini ada perbezaannya, insya-Allah. Satu key point yang kita perlu ingatlah, insya-Allah. Satu soalan Ustaz daripada Facebook daripada Fauziatun Mat Isa, dia tanya, kebiasaannya ibu bapa sekarang akan menghantar anak-anak ke sekolah agama ataupun tahfiz. Cukupkah hanya sekadar menghantar mereka ke sekolah agama ataupun tahfiz sahaja tanpa pantauan ibu bapa selanjutnya dalam mendidik anak-anak agar tidak terlalai dalam dunia serba mencabar sekarang? Mana kata Ustaz, hari ini orang kata apa, take for granted. Hantar anak ke sekolah agama, banyak bahasa Inggeris Ustaz pagi ni. Kita hantar anak ke sekolah agama dan kita lepas tangan ataupun kita kena ada pantauan juga. Fadhal Ustaz. Ada satu kes,
Ni saya cerita ni habis kat sini lah. Habis Oh, sini terima apa kasih. masuk satu Malaysia tengok dah ni. Tak apalah, saya merahsiakan individu dan semua itulah ya. Ada satu kes ni sangat menyayat hati ya bagi saya. Penguat kuasa satu buah jabatan agama, sahabat saya jugalah, masa dia buat satu serbuan, ni pengalaman dia lah. Ada satu, dia kata selama dia buat kita panggil inilah amar makruf nahi mungkar ni lah ni. Setakat pernah ditemui khalwat, iaitu antara bos dengan pekerja ataupun sekretari dia lah, ataupun bibi dengan tuan rumah ada. Lepas tu atuk dengan cucu ada. Lepas tu bapa angkat sugar daddy semua tu lah, jenis-jenis tu lah. Pernah. Tapi dia tak pernah jumpa kes macam ni. Kes apa tuan-tuan? Jangan ke mana apa baru lepas iklan. Saya saja dapat suspend. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku ialah rupanya ada satu tangkapan yang sangat menyayat hati ya bagi sahabat saya ni. Dia kata Syekh, ente tahu tak, kami tak pernah tangkap kes macam ni. Rupanya apa? 2 orang budak tahfiz, budak hafal Quran dalam satu bilik. Tuan-tuan, kalau dah budak lelaki dan perempuan duduk sebilik tu, tak payah tanyalah buat apa, takkanlah belajar tajwid. Dah kompom-kompom dah buat maksiat. La ilaha illallah. Oh, bila kita tangkap termenung. Bayangkan anak-anak yang bergelumang dengan ayat Quran pun boleh terjerat dengan maksiat ni semua ni. Sebab itu saya ingat ibu ayah, anak kita belajar sekolah agama ke, kolej agama ke, universiti agama ke, janganlah dianggap itu sebagai satu kebanggaan yang menyebabkan kita rasa dah cukup baik dah. Oh, anak saya tahfiz, tak apalah dia pandai-pandai. Tahfiz takkan tak tahu waktu semayang semua. Anak saya dulu, dia Jordan. Dia belajar Mesir, bukan Mersing, Mesir. Mesir, takkan dia tak tahu. Jangan begitu. Selama mana dia manusia, mesti kena tegur. Hatta ni mak saya pun tengah tengok. Mak saya pun kadang kalau saya balik kampung, mak, dah semayang asar dah. Asar. Oh, dok lagi mak. Ustaz, mayang. Oh, dia remind kita. Ustaz, Allah baru teringat ustaz rupanya. Kan tengah buat kerja apa, kita duk kalut-kalut apa kan, lupa. Jadi terima kasihlah mak dan terima kasihlah semua yang mengingatkan. Sebab itu penting. Anak kita ni dia siapa pun mesti tegur dia. Dia hakim ke, dia magistrat punya orang ke, dia ustaz pejabat agama ke, selagi dia manusia, betulkan dia. Adakah cukup memadai hantar ke madrasah ni semua ya? Ya, bagus. Tapi dalam masa yang sama pemantauan mesti dijaga sebab iblis telah berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in kan. Allah Taala sebut, iblis berkata, disebabkan engkau wahai Tuhan menyebabkan aku jadi sesat, maka aku akan sesatkan semua anak Adam ini dengan cara menghiaskan benda yang haram itu nampak cantik, benda yang hina itu nampak mulia di mata anak Adam. Begitu. Aku akan buat dan aku akan kacau siapa? Ajma'in. Semuanya. Kau ulama, kau ustaz, kau penceramah, kau dai, engkau orang biasa-biasa, semua akan kena godaan syaitan. Jadi saya ingat pemantauan mak bapak ni perlu kena berlangsunglah. Ataupun kadang-kadang ibu ayah hantar anak ke tahfiz ni, mak ayah je semangat, anak tak apa-apa sangat. Jadi kena pantau selalu lah. Takut anak kita nampak dia pergi, dia wayang je lebih. Rupa dia lari tengah-tengah malam ke apa, tak Quran tak hafal pun. Mesti kena ada pemantauan. Jangan semata-mata menswastakan anak pada konsultan dan madrasah sahaja. Istilahnya menswastakan kira macam serah bulat-bulat lah. Ustaz pandai-pandai ustaz, janji anak saya balik, sekali balik 3 juzuk lah kalau boleh. Kau ingat anak kau ni apa, handphone boleh install boleh ingat. Tak boleh, kena ada pemantauan juga. Alhamdulillah. Ustaz, orang kata hari ini kita pun tahu rupa-rupanya dalam kehidupan kita ni semua ada tanggungjawab masing-masing. Sekolah, ibu bapa dan sebagainya, semua ada tanggungjawab insya-Allah. Jadi tanpa lengah masa Ustaz, insya-Allah kita mungkin ada pemanggil daripada penonton kita ataupun terus ke WhatsApp insya-Allah. Pemanggil insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz Ilyas Ismail. Saya Omar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz ada menyebut tadi antara anak-anak yang pertama, anak yang kedua ni ada perbezaan pendidikan lah.
contohnya anak kita yang pertama tu memang jenis pick up sikit lah pemikiran dia, bila kita cakap sekalipun dia dah boleh faham apa yang kita didik, Ustaz. Tapi ada kadang-kadang yang nombor 2, nombor 3 ni kadang-kadang dia lambat sikit. Istilah kita kata dia lembab sikit. 10 kali kita cakap pun dia tak berapa nak boleh faham lagi. Kadang-kadang ada yang begitu, Ustaz. Soalan saya, Ustaz, bagaimana cara pendidikan untuk anak-anak yang kurang lambat sikit untuk faham ni, supaya kita tidak mudah bila kita cakap 2-3 kali kita mula nak marah dah, dia tak faham-faham apa jenis, tak reti bahasa ke budak ni. Jadi payah kita ni kadang-kadang manusia ni. Macam mana pendidikan ataupun yang dikatakan anjakan paradigma yang boleh supaya kita mengubah persepsi pengajaran kita, kebiasaan ni, supaya anak nombor 1 tak apa, nombor 2, nombor 3 ni untuk lebih cara pendidikan yang tertentu, supaya kita kalau kita sayang hargai, kalau kita marah maafkan dia. Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang diberikan. Sebenarnya ramai penonton-penonton suka dengan soalan Haji Omar. Sebab soalan dia dekat dengan jiwa-jiwa kita punya penonton-penonton. Ustaz, macam mana Ustaz? Okey. Isunya anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, cara didikan berbeza ni bagaimana Ustaz untuk lebih mudah? Fadhal. Okey, saya bercakap ni secara umum dulu ya. Kebiasaan anak nombor 1 ni anak sulung kan, anak sulung. Anak sulung ni ada kalanya kadang-kadang pernah juga kita jumpa dia manja. Manja sangat sebab daripada anak pertama nak dapat adik nombor 2 ni kadang 7 tahun, 8 tahun. Jadi dia jadi manja sebab dia dah lama dengan mak ayah dia kan, dia lama sekali datang, siapa ni? Mana pula ni? Budak mana pula ni? Siapa pula? Dia bagi orang asing bagi dia. Ada yang macam tu. Ada pula sulung yang jenis macam tak apa, makan pun dia suap sendiri, apa semua dia buat sendiri, baju pun dia pakai sendiri, sulung yang macam tu. Namun anak nombor 2 ni kebanyakan pakar-pakar menyebutkan ada setengah anak ni dia panggil second child syndrome. Second child syndrome ni sindrom anak nombor 2 lah. Sindrom anak nombor 2 ni dia ada memberontak sikit pasal dia wujud persaingan. Persaingan dengan kakak dia sulung atau abang dia. Abang dia dapat, dia pun nak juga. Itu yang kadang berebut. Baju nak kena sama. Kalau tudung sama. Kakak dia nak juga. Kan gaduh semua tu. Berebut bilik air lah apa semua. Tapi itu mesra. Itulah yang mesra. Ataupun kita bagi orang tua ni, mak ayah ni, itulah yang penyeri sebenarnya. Dia anak-anak. Cuma tak apa. Bagi menjawab soalan Haji Omar tadi, secara umum anak-anak kita ni mendidiknya itu, kita jangan kata apa tahu, jangan kata dia ni lambat tangkap lah, lambat belajar. Cuba kita tengok setiap anak ni dia punya potensi tak sama. Ada anak bersifat basari, ada anak bersifat dia panggil sama'i, ataupun Melayu lah Ustaz, apa orang basari ni suami saya Haji Basri dia kata. Okey. Macam ni, ada anak yang jenis visual, ada anak jenis audio. Ada anak jenis dia panggil kinestetik ataupun hands on. Okey. Lagi tak faham hands on. Dia mesti buat, Contoh nombor 1. Ada anak jenis visual. Apa makna visual? Anak-anak yang jenis visual ni dia belajar cara visual. Contohnya dia mesti buat nota, dia mesti lukis, dia mesti ada gambar depan, dia cepat belajar. Okey, tuan-tuan kalau beli buku, tuan-tuan suka buku yang ataupun tuan-tuan kalau beli buku, tuan-tuan buka, tuan-tuan cari apa dulu? Gambar. Jadi anak, cuba tengok. Anak kita ni, katalah buku yang biasa dia baca, lambat tangkap. Cuba cari buku-buku yang ada gambar. Satu, menarik minat. Yang kedua, membuat dia cepat ingat. Sebab tu nota kan macam-macam cikgu ajar, buat nota tulang ikan lah. Sebab nak mudah ingat. Gambar. Okey, gambar. Yang pertama, ada anak belajar dengan gambar. Contohnya macam kalau kita mengajar di sekolah, ada setengah budak, ada setengah anak. Kalau kita cakap saja pun dia okey lah. Tapi ada anak kena tunjuk. Contoh, kalau motivasi kan, Dai Hilman banyak buat motivasi ni. Contohnya adik-adik, azab kubur. Tunjuk dalam video. Allah, ayah dan ibu. Teriak habis itu dewan. Jadi dia kena tunjuk video. Cakap, penceramah tu cakap. Tak jadi, tak sampai. Dia kena gambarkan sikit. Ada anak macam tu. Ada anak, dia kena auditori, dengar. Contoh, anak belajar cara dengar macam mana? Dia belajar dengar radio. Dia belajar dengar Walkman. Tahu bila? Walkman dah. Tak walk dah man tu pun. Kenal pun tidak. MP3 lah. MP3, ya. Boleh rasa tua dah pakcik ni pun. MP3, MP4. Sekarang ni macam-macam lah dengar. Macam tu lah. Anak saya, ustaz dia kalau baca, saya suruh dia baca buku, dia dengar radio pula.
Saya cabut. Jangan. Rupanya ada anak lagi bising, lagi fokus. Lagi riuh, lagi dia cepat tangkap. Pasal dia fokus. Ada budak sunyi sangat, tak boleh study you. Sunyi. Tidur. Tak. Satunya bunyi pintu. Siapa pula tu? Memang tak fokus juga. Tu yang dia bubuh telinga. Rupanya abah tu tumpang dengar Quran. Syekh Masyari. Ayah ingat, Masya Allah. Rupanya Masyari. Dia dengar Quran rupanya. Ingat. Jadi ingat, ada anak belajar pakai auditori. Sebab itu, minta maaf, ada setengah-setengah sekarang pembelajaran Quran pakai sistem ketuk-ketuk pula bunyi. Sebab itu teknik tu, itu kaedah tu. Auditori. Dengar. Dan yang ketiga, ada anak jenis kinestetik. Maksudnya apa? Dia mesti hands on. Benda tu dia mesti buat. Dia mesti alami benda tu. Kalau tengok saja tak jadi, dengar saja tak jadi, suruh dia buat. Suruh dia buat. Macam tuan-tuan, kita didik anak-anak kita ni supaya dia basuh pinggan ke, masak yang simple-simple lah, goreng telur pun dah lah. Masak kari baru kan jadi lain pula nanti yang simple-simple ke apa kan. Suruh dia buat. Dia akan cepat belajar lah dengan apa yang dia buat. Sebab tu saya suka, kalau saya sendiri pun saya belajar. Tuan-tuan tengok depan sini penuh nota ni. Saya tengah-tengah malam tulis nota lagi. Pasal bagi saya suka tulis. Dia kalau ada unsur, dia panggil apa yang, dia badan kita kan ada motor semua ni kan. Kita gerak, tulis, kita hafal, dengar. Itu cepat belajar. Ada anak dia mesti kena buat benda tu. Dia mesti kena buat. Macam contoh, kalau isteri saya dulu masa mengajar sekolah, anak-anak ni nak belajar tentang jenis-jenis air. Contohnya air musyammas. Air musyammas tu apa? Air yang panas yang terdedah bawah matahari. Anak-anak tak faham, setakat sebut saja. Suruh budak tu ambil, pergi letak air besen tu tengah panas tu, pegang. Panas. Inilah air musyammas. Terus ingat. Nanti bila nak exam, nak periksa nanti tanya balik. Air musyammas tu apa? Panas. Dia ingat balik. Dulu kan dia kena. Manusia kan macam tu. Apa dia kena, tu yang dia ingat tu. Dia ingat bila-bila. Itu yang pelajaran dengan cara pengalaman. Penting macam tu. Begitulah sedikit sebanyak anak-anak ini pelbagai dia punya pendekatan approach-nya tu. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz, itulah sedikit sebanyak penonton-penonton yang kita tahu. Orang kata apa secara orang kata apa literal Ustaz literalnya insya-Allah. Jadi alhamdulillah insya-Allah Ustaz, mungkin kita berehat seketika bagi laluan insya-Allah. Penonton-penonton jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu rancangan Tanyalah Ustaz di TV3 Biar Tahu Jangan Keliru. Penonton-penonton, hari ini kita bicarakan pendidikan melalui kebiasaan. Sudah tentu saya sangat yakin banyak yang kita mungkin dah tahu ataupun kita rasa macam tu rupanya. Mungkin. Jadi penonton-penonton, insya-Allah hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Kita akan membicarakan lagi pendidikan melalui kebiasaan ni. Kadang-kadang mungkin kita rasa kebiasaan itu betul dan mungkin kita kena ubah daripada kebiasaan tu menjadi benda yang lebih elok insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz, tanpa saya lengahkan masa, saya nak bacakan satu soalan daripada WhatsApp. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Adakah bila kita melatih anak-anak sejak dari kecil seusia yang sudah boleh dilakukan kerja? Anak lelaki dan perempuan membantu buat kerja-kerja harian di rumah seperti membasuh baju, membasuh pinggan, memasak, mop lantai, bersihkan bilik air, kemas bilik dan lain-lain kerja rumah. Merupakan pendidikan melalui kebiasaan juga. Supaya anak-anak bila sudah dewasa jadi rajin dan pandai berdikari. Mohon bercerah Ustaz, terima kasih. Mana kata Ustaz, dia tanya kita ni anak dan lelaki dan perempuan bila sampai satu usia yang dia rasa dia mampu buat kerja rumah, itu kita suruh. Adakah itu juga satu pendidikan Ustaz? Fadhal. Kalau kita tengok petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sejak daripada kecil ikut bapa saudaranya Abu Talib lah pergi berdagang ke Syam. Kemudian Nabi sendiri bila dia dah jadi suami sekalipun, Nabi sendiri kalau nak minum, Nabi sendiri perah susu kambing. Nabi sendiri sediakan pakaian. Nabi bukan tak ada isteri, ada. Tapi Nabi buat tu semua. Masak, dapur, apa semua Nabi buat. Dia gini saya nak kongsi dengan para penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita sama-sama membiasakan anak-anak kita ni dengan dapur, dengan suasana-suasana yang kita katakan sebagai macam Messi, macam Messi ni apa? Bukan main bola tu, apa nama? Macam kotor-kotor ni lah, kotor-kotor begini,
Pasal apa? Rupanya sedikit sebanyak dia membantu untuk didik anak kita tu membesar jadi orang yang tawaduk. Merendah diri. Budak kalau jenis tak biasa pijak dapur, tahu-tahu makanan dah sampai depan, tak pernah basuh pinggan sendiri, tak pernah basuh baju sendiri, tak pernah siap sedialah. Besar nanti geli. Tak boleh. Tahu nak perempuan lagi teruk. Renovate dapur 100,000, makan luar juga. Masak apa pun tak tahu, tak reti pun langsung. Tak betul saya cakap ni. Tu ramai jadi macam tu. Dia geli, dia hidup dia pegang buku je. Dia orang akademik saja kan, tak mau langsung ke dapur ni apa. Baik suami, baik isteri. Tak boleh macam tu, bahaya. Anak-anak kita ni sebab itu dididik daripada kecil. Kalau nak didik, kalau ulama ajar, antara Syekh Nasir Ulwan sebut, kalau kita nak didik anak-anak kita ni jadi orang yang tawaduk, merendah diri, salah satunya ialah biasakan dia buat benda-benda yang membuatkan orang panggil apa, drop the water face lah, menjatuhkan air muka lah sikit sebanyak. Contohnya buang sampah, lepas tu sapu sampah, benda yang macam benda kotor-kotor. Perasan tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dihantar oleh ibunya ke Halimatus Sa'diyah ke kawasan kampung. Kawasan kampung, elok-elok di Mekah kan metropolitan. Hantar pergi ke kampung, apa sebab? Kampung Arab, kampung Malaysia, kampung Melayu ni lain. Kan kampung macam kita di Malaysia ni sawah, hutan, kebun, dusun. Cuba tengok budak-budak yang duk biasa dengan kubang-kubang dekat sawah apa ni bila dia besar, sama ada dia jadi menteri ke, dia jadi yang berhormat ke, dia jadi pemimpin besar, dia ada tawaduk. Dia rendah diri pasal dia dah biasa dengan orang kotor-kotor semua. Dia jadi lain. Berbanding dengan tak pernah turun langsung, dia jadi lain macam. Dia jadi, tak tahu, dia jadi belagak sikit semacam. Sama ada, siapa pun dia akan jadi, dia jadi orang yang sombong sikit. Macam tu. Didik anak kita buat kerja sendiri, sebab dia dah biasa macam tu. Lepas tu bagi saya, tengok petunjuk sunnah. Suami sendiri pun buat kerja. Sekarang ni saya tengok ada satu sindrom, orang kita kan macam, kalau suami tu buat kerja di dapur, dia kata apa? Queen control, kau kena kontrol dengan bini lah. Salah. Nabi sendiri buat kerja di dapur. Ni saya ingat kalau isteri tengok ni, dia cuik suami dia. Bang dengar tu. Suami Nabi pun mau turun dapur. Awak dapur setahun sekali nak turun. Macam YB pula nak turun. Lama-lama sekali nak turun. Dia kata. Kena ada jemputan. Ada jemputan baru datang potong reben. Dah. Jadi suami pun turun lah sama-sama. Bukankah anak kita tengok? Bukankah jangan hanya jadi raja dalam rumah. Cukup jadi raja sehari dulu sudah. Nak raja sepanjang tahun boleh. Sudah. Raja sehari sudah. Kan? Duduk depan TV, tanya nak kopi, nak order lah macam kedai makan. Tak boleh. Pergi ke dapur, buat sendiri. Ataupun, yalah, tolong-menolong. Sama-sama buat. Ini benda yang sangat bagus. Dan anak kita pula, kalau dia buat satu sifat yang baik, terus puji lah. Dia sapu sampah, puji dia. Walaupun dia sapu sampah tu masuk bawah kapet. Banyak juga buat macam tu. Dia banyak ke? Dia sok-sok, dia pandai, dia wayang lebih. Nampak macam rajin menyapu. Buang kat kapet. Sampah semua masuk bawah kap. Macam pernah buat. Dia pernah tengoklah ada orang buat macam tu kan. Jadi pantaulah anak-anak kita. Ni cuti sekolah ni. Suruhlah buat tu semua. Siram pokok ke apa. Kalau ada bela binatang, bagi. Benda ini mendidik anak tu jadi seorang yang at-tawaduk. Merendah diri satu hari nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Mana kata Ustaz, dalam kehidupan kita ni kita kena tahulah Ustaz. Mana kata kalau buat satu perkara tu, ajar dia buat sendiri tanpa kita manjakan insya-Allah. Ustaz, kita ada satu pemanggil daripada penonton kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naik. Ya. Apa khabar? Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Mau doa lah. Minta ustaz-ustaz dan kru-kru semua. Amin. Mau minta Tuhan bagilah rezeki, tambahkan rezeki kat ustaz, panjangkan umur. Amin. Ustaz, mamu doa. Mamu anak mamu jantan, tapi mamu ajak masak banyak kat dia. Ya. Tapi anak perempuan mamu pula, mamu ajak dia jasa. Penyapu lah, belah kayu lah, belah yang tu. Tapi dua-dua orang okey. Tapi kelamaan anak perempuan pula pergi jadi kahak lebih pada anak jantan. Anak jantan tak jadi kahak. Tapi dia elok. Dia tak jadilah ayah tu dah. Dia jadi elok. Sebab sudah dia menikah pun. Dia okey lagi. Tapi bini pula buat hal. So masak selalu kat dia.
Bini pula jadi laki, laki pula jadi bini. Kesudahan lah. Pasal dia menikah. Yang kalau tak menikah, okey. Yang tu lah soalan mamu. Tolonglah doa-doa kat mamu. Ya. Janganlah mamu tetapkan iman. Baik. Ustaz semua mamu minta lah doa kat Ustaz pun doa kat mamu bagi tetapkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mamu atas panggilan yang insya-Allah kita cuba jawab. Ustaz, didikan anak dah betul lah. Mungkin hantar anak lelaki jadi kahak sikit. Orang Penang kan, dia kahak tu. Kahak apa dia? Translate sikit. Kahak ni dia macam kasar lah. Kasar ya. kan. Jadi Alhamdulillah lah mungkin kita nak tanya kan. Tapi bila kita dah didik anak tu jadi laki, ikut cara laki, perempuan jam masak sebagainya. Tapi bila dah ni lain jadinya. Perempuan dia lebih mendominasi sifat lelaki dan sebagainya. Macam mana ni Ustaz Fadhal? Dia sebenarnya kita dengar suara mamu ni sebab kita rasanya suara-suara pengorbanan bapa dalam mendidik anak. Tidak ada dalam dunia ni ayah yang nak kalau boleh anak dia jadi tak baik, tak ada. Tak ada, kita tak pernah jumpa dia kata ustaz anak saya ni ramai sangat jadi cikgu-cikgu. Biar jadi penyamun seorang kot. Tak ada. Semua orang dia anak dia semua bagus punya macam mamu punya permohonan tadilah kan insya-Allah. Baiklah. Jadi apakan daya kita nak buat? Beginilah. Inilah namanya ujian dalam hidup berkeluarga. Hatta nabi-nabi Allah pun diuji dengan ahli keluarga. Maksud saya, contoh Nabi Adam. Anak dia Qabil. Anak dia yang nama Qabil kan, degil ataupun melawan dia. Anak Nabi, bukan anak ustaz, anak Nabi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, ayah dia. Nabi Lut, isteri dia. Nabi Nuh, anak dia Kan'an, degil, tak mau ikut dia. Tu pun ayah dia kata, ya bunaya, wahai anak kesayanganku, marilah ikut ayah ni. Anak dia tak mau lah. Ia rekam makna kan, mai sekali dengan ayah ni. Tak mau anak dia. Siapa lagi? Luqmanul Hakim pun ada salah seorang daripada anak dia. Memang asalnya kaki maksiat. Tapi dia tak habis-habis, ya bunaya. Ya, dalam surah Luqman kan, wahai anakku, ya bunaya tu maksudnya, wahai anak kesayanganku. Dia tak henti-henti lah. Dia tak henti-henti. Macam mamu tadi bagus sangat. Tak henti-henti doa dan doa dan doa. Dan begitulah ya, dan sampai nabi-nabi yang lain jugalah. Cuma saya nak sebutkan apa? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ni dalam soal didik anak ni kita ingatlah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu benci satu perkara padahal ia ada baik bagi kamu. Bagi situasi tadi mungkin mamu nampak anak itu tadi nampak macam tak seperti yang diharaplah. Tapi percayalah, selagi mamu berusaha bersungguh, ingat Allah Ta'ala dia nak tengok usaha, bukan hasil sangat pun. Saya ulangi sekali. Allah Ta'ala dia nak tengok usaha, bukanlah hasil sangat pun. Usaha. Dalam usaha kita didik anak, duk nasihat, telefon dia, berubahlah kembali ke pekajalan lah, telefon tanyalah ustaz lagi, bawa. Tak jadi juga. Tak jadi seperti yang kita harapkan. Sampai meninggal pun. Tak apa. Usaha tadi dah dikira pahala di sisi Allah Ta'ala. Kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ingat tu je. Okey? Dan mungkin ni saya cakap secara umum pula, mungkin anak-anak kita yang pada asalnya kita didik macam tak apa nak jadi ya, maka janganlah pula kita mencemuh dia. Asal dia telefon nak balik ya, kita rasa nak balik lah. Berapa hari nak balik? Orang boy tanya berapa hari nak duduk rumah mak. Pasal dia rasa tak seronok, pasal anak yang ni mungkin tak hebat sangat semacam yang lain-lain. Tolonglah mak ayah semua, jangan membeza-bezakan di antara anak-anak. Ada setengah ibu ayah di luar sana yang membeza-bezakan anak. Contoh, anak sulung cemerlang, belajar universiti, anugerah dekan, anugerah dekan, dapat result bagus-bagus semua. Anak nombor 2 pun sama, ikut jejak yang lebih kurang sama. Cemerlang itu, setiap sem tu adalah dia punya cemerlang tu. Ada je jemputan datang ni, parent dapat bagus punya keputusan. Orang sampai kalau jiran tanya anak yang sulung tu macam mana dia? Dia melompat mak tu terjun pergi cari album Convo lah. Ni masa dia dapat ni dulu, ni masa ni dulu. Anak nombor 2, nanti masuk pergi cari pingat-pingat. Ni acara lari dalam guni apa semua. Hebat-hebatlah anak dia. Anak hak nombor 3 tu. Nombor 3. Tu lah. Dia tunjuk pakai ni dia. Tengah ada basuh motor. Macam tu jadi macam tu.
Oh, mentang-mentang anak hebat-hebat, cerita bergegar kampung. Anak yang kurang berbanding yang lain-lain, tunjuk pakai ujung lah. Ingat ibu ayah semua. Satu hari kelak nanti ditakdirkan, kalau anak-anak yang hebat-hebat ni kadang dia tak duduk dekat sangat, dia duduk jauh-jauh. Dia banyak jauh-jauh. Anak yang tengah-tengah malam kita sakit ke apa, yang nak tolong carikan ubat, bawa pergi hospital, siapa dia? Bukankah anak yang tu? Yang tunjuk pakai bibir tu. Subhanallah. Jangan beza-bezakan anak sebab setiap anak ni ada rezeki dia. Tiap-tiap anak ni ada hikmah dia untuk kita sebagai orang tua. Janganlah berhenti berputus asa. Teruskanlah kita buat kebaikan. Nasihatkan anak-anak kita ni. Anak-anak dia akan sangat berkecil hati kalau mak bapak jenis suka membeza-bezakan anak. Tentang anak hak ni gaji besar, layan punya baik, cucu pun layan baik. Kalau anak hak jenis belajar pun tak tinggi sangat, gaji pun tak besar, cucu tu baru pegang tumbuk pintu, patah nanti. Bapak kau bukan ada duit sangat. Oh, pula dah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Saya ingat macam beletik. Buat tidak. Nasihat. Supaya jangan berperangai begitu. Kita ni, Allah Ta'ala ni, dia maha adil. Kita buat ke orang, kena balik kat kita, tuan-tuan. Ya, saya ingat sikit sebanyaklah dapat menjawab apa yang Mamu tanya. Tapi dan saya doakan, Mamu dan semua para penonton yang mungkin nasibnya kurang lebih sama, anak yang kita harap jadi sebaliknya, Allah bantu kita berkat usaha dan doa kita selama ni, insya-Allah. Amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang seberpadat ni Ustaz. Ustaz, saya teringatlah Ustaz satu kata-kata kiai di Indonesia, dia kata apa? Nak didik anak ni kita cuma sampaikan saja. Dia nak gerak dengan hati ni Allah SWT. Jadi jaga Allah dulu. Dia bagi macam tu Ustaz. Kena macam tu. InsyaAllah mudah-mudalah kita sama-sama lah ambil tips ni insya-Allah. Ustaz, satu soalan Ustaz daripada WhatsApp, dia tanya, adakah sikap ibu bapa yang tidak berlaku adil akan memberikan kesan kepada anak-anak dari segi tingkah laku dan pemikiran? Mau penjelasan Ustaz? Terima kasih. Makna kata Ustaz, tadi macam Ustaz pun dah mukadimah sikit tadi. Didikan anak yang berbeza-beza ataupun penghargaan yang berbeza-beza ni Ustaz, fadhal. Sebab itu kalau kita lihat dalam kebanyakan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran maupun hadis maupun kalam-kalam ulama, kebanyakan ulama-ulama bila mereka mendidik anak-anak, mereka didik mengikut kesesuaian anak tu sendiri. Dia punya jenis dia tu. Ada anak jenis serius, ayahnya layan cara tu. Kalau anak jenis suka gurau, dia layan cara tu, itu penting. Dan sama sekali, memang dia manusia ni, kita akan terdorong dan cenderung pada anak yang ada, orang panggil apa, yang pandai ambil hati lah. Contoh kita balik, bila kita balik kerja ke, balik ceramah ke apa kan, anak kita 2 orang. Hak seorang, ayah balik, sayang ayah. Anak nombor 2 duduk di bilik, study saja. Anak yang ayah balik tu, dia punya belajar di sekolah, dia dapat biasanya nombor 4 dari belakang. Dalam kelas kan ada 40 orang. So mungkin dapat nombor berapa? 36. Nombor ujung-ujung lah. Memang, kalau report card tu merah sajalah. Memang tak cemerlang langsung. Tapi nampak, ayah balik. Hak seorang lagi cemerlang, tapi dia tak ada EQ, dia tak ada emotional quotient, dia tak pandai ambil hati, dia tak pandai belajar, cemerlang. Jadi mana tuan-tuan akan lebih cenderung? Di sinilah ujian dia. Sebab itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagimu. Selama ni mungkin kita adil, kita suami yang caring, penyayang, semua okey. Main dengan anak, kalah. Bro. Dengan anak kita kalah. Yang cemerlang kau sayang lebih. Aiskrim lagi siap. Yang kawan ni kau makan dia punya batang sudah. Jilat batang saja. Tak payah aiskrim. Kau belajar teruk. Jangan macam tu. Membesarnya anak tu nanti dalam kebencian. Ingat bapak. Ingat, kalau anak jenis tak ada iman lah. Kalau anak siang malam tengok tanya ustaz, okey. Hati dia jadi baik insya-Allah. Dan dia percaya bahawa tak apalah ayah aku ni mungkin dia belajar tak tinggi apa, mungkin dia perangai macam tu. Ingat tuan-tuan, sedikit sebanyak ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Mana seronok. Mana kata satu benda yang kita dapat ketahui dan juga kita dapat belajar sesuatu insya-Allah. Jadi insya-Allah penonton-penonton, saya kira mungkin kita berat seketika. Kita jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz TV3, biar tahu jangan keliru. Penonton-penonton yang
saya hormati dan juga saya kasihi. Terima kasih sudah sejam kita bersiaran langsung. Terima kasih masih lagi setia di hadapan TV. Tak kira di rumah, kedai makan ke, walaupun mungkin hari ini ada orang bekerja dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak kira kita di mana, tetapi ilmu yang kita dapat pada pagi ini dapat memberikan kita satu input dan mengubah kehidupan kita ataupun bagi manfaat kepada kehidupan kita, insya-Allah. Jadi penonton-penonton, tanpa saya lengahkan masa, mungkin penonton-penonton boleh terus hubungi kita lagi untuk bertanyakan soalan daripada masa yang kita berbaki lagi ni. 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami dalam 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Jadi Ustaz, tanpa saya lengahkan masa, kita nak bacakan satu soalan daripada Facebook ni, daripada Rusnani Rejab. Dia bertanya, yang pertama, zaman teknologi sekarang, ramai para ibu bapa mendidik anak untuk tidak bagi dia menangis, berikan handphone ataupun letak depan TV. Yang kedua, masa kecil biasa dimomokkan oleh keluarga, kau belajar rajin-rajin, kalau tak menoreh getahlah. Apakah dengan cara ini akan memberikan dorongan untuk anak itu belajar bersungguh-sungguh? Mohon pencerahan Ustaz. Mana kata yang pertama tadi Ustaz, nak lari, orang kata lari ataupun menyelesaikan masalah dengan pantas, memberikan telefon secara ringkas. Yang kedua, memomokkan kena belajar rajin-rajin. Kalau kau tak belajar rajin, jadi penuh getah lah sebagainya. Jadi satu pemikiran yang kebiasaannya, adakah benda ni betul atau bagaimana Ustaz? Dia terima kasih pada yang bertanya. Okey. Memberikan handphone atau gadget pada anak-anak ni, saya ingat satu situasi yang sekarang ini menjadi bual bicara semua orang sekarang ni. Pasal apa? Setiap orang pun ada dia punya gadget. Saya saja pun ada 2 orang ni depan ni. Kat kedai ada lagi, tak beli lagi. Dan Iman pun ada kat tu. Dahsyat ni semua ni. Cuma itulah, sekarang ni kita berada pada zaman yang kita katakan sebagai anak-anak yang berbapakkan TV, beribukan bibi dan berkakak dan abangkan gadget. No? Oh ya Allah, kadang tak tahu masa tak apa nak ada. Lepas tu pula kalau ada lawan bola Indonesia ni, dia sokong negara seberang pula dia sokong. Dia duduk dengan bibi dia lama jadi sayang dah. Dia lupa dah tanah air dia lupa dah. Jadi bahaya kalau kita menswastakan anak ni kepada benda-benda lain, sebab saya takut orang tua-tua dulu dia lebih kepada high touch. Orang sekarang ni high tech. Bukan high tech kulim ni. Di kulim ada high tech ke? Oi, marah pula orang kulim high tech dah. High touch ni sentuhan. Maksud saya macam ni. Orang dulu-dulu kalau anak tu menangis, bapak tulah yang akan jadi Upin Ipin lah, Doraemon lah, jadi penghibur anak tu. Ayah ni nyanyilah, buai, laju. Ayahnya jadi Pak Atan. Nyanyi lagu lah, penghibur bagi anak tu sampai senyap lah, sampai senyap. Sekarang tak ada abah pun picing pun lari, tak larat pun nak nyanyi lah. Wakilkan telefon lah, nyanyikan kat budak dia bagi dia senyap tengok lah. Artinya dulu-dulu kita lebih high touch. Sekarang ni kita lebih tech sajalah, teknologi lah, kita serahkan pada dia saja. Kesannya apa? Anak-anak tu dia akan jadi makin lama dia akan lebih akrab dengan handphone dan gadget. Sebab itu apa-apa anak-anak sekarang kalau dia nak mengadu, dia mengadu kat dinding banyak. Wall. Dia mengadu kat dinding. Bukan macam ni tu. Dia mengadu kat dinding banyak. Hari ni jemu lah, bosan tak tahu nak ke mana hari ni. Kenapa ya boring hari ni. Gitu. Dia tak mengadu kat ayah dia atau lebih lagi kalau masalah tak mengadu pada Allah. Semua handphone semua sebab daripada kecil. Jadi isu ini perlu ditangani, iaitu dengan cara kawalan. Sebab itu kawalannya macam mana Ustaz? Kita nak makan dia pun bising. Jangan biasakan. Tuan-tuan kalau dah start biasa, dia bising tuan-tuan bagi handphone, lepas ni dia menjerit minta tu kan. Jangan biasakan. Hatta ini kalau peribadi saya sendiri, saya kalau tengah-tengah makan pun takkan bagi. Saya menjeritlah macam mana pun. Kita buatlah macam mana pun. Takkan bagi. Ambil sudu ke buat main-main ke apa. Bagi dia ada aktiviti. Saya ingat saya lebih suka kalau ada setengah ibu ayah bawa buku warna ke, bawa apa mainan yang dia boleh something dia belajar berbanding dia tengok secara pasif. Sengap tengok. Dia sekarang kan kalau YouTube habis tu dia tak habis. Dia ada sambung, lepas tu dia ada lagi sambung. Tu yang jadi bengkak, mata jadi bengong nak tengok lama sangat. Bahaya. Lepas tu
lama-lama hilang selera makan tu. Sebab tu kan saya nak pesan macam tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan tengah makan, kalau boleh elakkanlah daripada duduk tengok handphone. Nanti seolah-olah kita tak hargai makanan kita tu. Makanan tu rezeki dari Allah. Kan kita makan sambil tengok, makan, tengok. Maknanya macam kita tak berapa, bukan tak boleh tengok, ustaz ni pantang handphone sungguh. Bukan. Dia lama-lama kita macam tak hargai tau. Dia kalau orang lapar, dia makan dengan nikmat ni lain. Syukurnya lain. Berbanding dia duduk fokus dengan handphone dan gadget. Jadi bagi saya, mesti ada kawalan. Sama juga di rumah. Nak tengok TV boleh. Ada pakar tu menyebutkan baru ni, dia kata limit paling lama pun 20 minit. Paling-paling pun kalau cuti sekolah tak ke mana apa, setengah jam lah. Tu sajalah untuk dalam tempoh satu hari. Lepas tu janganlah, bagilah main benda-benda yang lain. Yang lebih merangsang otak daripada depresif depan TV tengok saja. Bahaya. Saya takut nanti dia akan jadi mengamuk. Dia tak dapat, dia akan mengamuk nanti. Bahaya ya. Lagi satu soalan tentang apa tadi? Yang Dia kedua. kata kalau tak belajar sungguh-sungguh, jadi pekerjaan yang begitu sebagainya. Oh, dia macam benda kita panggil apa kalau didikan targhib wa tarhib lah, ataupun carrot and stick lah. Kau belajar pandai-pandai cemerlang, kau tengok jadi macam Da'i Hilman. Kau tengok tu, dia dah cemerlang semua. Oh, malas juga tu, kau jadi macam berada tepi sungai tu. Duk menung tepi sungai tu. Jadi macam itulah. Dia sebenarnya kalau nasihat-nasihat macam ni hati-hati sikit. Bukan apa, mungkin ia kelihatan macam cepat faham sikit budak ni, kan? Tapi saya ingat dia seolah-olah macam kurang bagus lah. Sebab apa? Seolah macam perbuatan kerja tu macam kerja yang tak berapa nak, macam hina lah pula kerja tu. Kau malas nak kerja, kau potong rumput nanti. Jangan. Habis tu orang kerja potong rumput tu, apa perasaan dia? Dia pun kalau ikut, dia tak nak kerja macam tu. Tak boleh. Jadi lebih cakap yang lain-lain lagi. Artinya apa? Kalau abang belajar malas-malas, tak rajin belajar nanti yang lain-lain lah. Yang lebih akan susah nanti, zaman sekarang orang nak apa dan sebagainya lah. Lebih daripada kita sebut pekerjaan-pekerjaan yang lain. Begitu ya. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz mengenai orang kata apa sedikit sebanyak yang kita dapat bicarakan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, tanpa lengahkan masa, ada satu lagi pemanggil pada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Spina Yusuf daripada Tanjung Karang, nak ajukan soalan Ustaz ya. Ya, teruskan aja Spina. Ustaz, macam ni kan, bagaimanakah kita nak mendorong anak-anak kita tu supaya jadi cemerlang yang terbaik? Contoh waktu kita menghadap makanan tu kan. Apakah contoh-contoh yang kita perlu beri kepada mereka? Benar ke Ustaz, kalau kita nak disayangi tu, kita kena menyayangi dulu. Kalau kita nak menerima tu, kita kena memberi dulu. Okey Ustaz ya? Okey Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita cerita mengenai tajuk ni Ustaz, kita punya soalan tu orang kata apa, mesti ibu bapa ni semua dia eager nak tahu macam mana didik anak ni Ustaz. Jadi tidak terlepas juga pada terima kasih kepada Haji Supinah yang bertanya dengan soalan. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya orang kata apa, mungkin ada guideline ataupun tips-tips yang tertentu yang mungkin Ustaz boleh share kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita ni sebagai ibu ayah ni, kalau nak didik anak ni, sedikit sebanyak apa yang perlu kita jadi ialah jadi sebagaimana golongan-golongan ahli hikmah lah kita panggil. Didik, orang cakap apa? Didiklah dengan hikmah, wisdom. Didik dengan hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah tu macam mana? Nak jadi seorang ayah ke pendakwah ke yang berhikmah dalam kata-katanya. Macam mana? Kata ulama ada 4 tanda hikmah. Nombor 1, hikmah itu ialah pembicara membawa contoh. Pembicara membawa example, membawa contoh. Maksudnya bila kita nasihatkan satu benda, terus bagi contoh. Dia orang ni, dia kalau explain panjang-panjang, dia tak clear sangat. Bagi contoh, dia boleh tangkap dah anak-anak kita kan. Bagilah contoh-contoh siapa-siapa. Macam saya sendiri, tak apalah, ini ikut minat masing-masing lah. Macam saya sendiri, daripada kecil, kadang arwah ayah saya, mak saya sendiri pun tunjukkan contoh-contoh. Ada ustaz-ustaz di kampung saya tu yang hebat-hebat. Macam kami dulu kalau kampung saya tu, Tok Guru Haji Saleh.
tunjukkan orang-orang ikon-ikon hebat ni, kita akan jadi contoh kan dah ada. Jadi kita ikutlah seronok. Saya dulu suka tengok ada satu orang ustaz tu, saya ingat lagi. Kalau dia datang ceramah, dia smart sangat, dia handsome, dia wangi. Wangi penting tu. Kita seronok lah kita tengok bila dia cakap lembut gitu. Allah naknya jadi macam dia. Begitu. Jadi contoh tu penting. Nombor satu, pembicara membawa contoh. Yang kedua, ringkas dan bernas. Bernas ni ringkas dan bernas. Itu kata kalam yang hikmah. Ringkas, bernas. Artinya cakap tu bukan cakap-cakap membebel ni kan macam tak ada point sangat. Ringkas dan bernas. Sampai point dia tu. Nak mengingatkan tentang Allah Ta'ala ke tentang apa dan sebagainya. Yang ketiga, bagi tahu apa yang anak perlu tahu, bukan apa yang kita tahu. Apa yang anak kita perlu tahu. Contoh, ada perangai budak, dia suka duduk atas kursi, lepas tu dia angkat, dia bagi 2 kaki je. Kan dia suka macam ke belakang kan kursi tu, faham kan? Macam kaki kursi kan 4. Dia bagi jadi 2 sambil sana. Jadi kita geram tengok 1 gram kursi tu nak dapat payah. Kan ada orang berhutang sana sini nak beli kursi tu. Lepas tu dia buat macam tu kecil. Aku tengok budak ni geram sama. Tapi dengar tanyalah ustaz pagi tadi, pendidikan melalui kebiasaan. Tak boleh. Kena cakap baik-baik ni. Long, baik-baik. Duduk macam tu nanti patah kursi tu nanti jatuh masuk hospital. Masuk hospital, ayah mak ni sibuk. Tak tahulah ada masa sempat nak melawat ke tak. Bagi dia punya cause and effect. Sebab dan akibat. Disebabkan jatuh, akibatnya apa? Disebabkan tak dengar cakap, akibatnya apa? Dia budak-budak kena cakap macam tu sikit. Baru ni. Ataupun satu lagi kata kalam hikmah ini, dia kata kurangkan kalimah. Boleh, tapi kurangkan perkataan jangan-jangan ni jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Jangan berjangan sangat. Dia pasal budak ni, dia lagi kita jangan, hak tu dia nak buat. Jangan panjat, jangan lompat, jangan potong line kawan, jangan. Dia budak jangan tu dia tak boleh nampak macam mana. Sebut sajalah. Kan? Turun. Jangan bising. Diam. Itu sajalah. Pasal dia manusia ni kan, dia jangan tu dia tak boleh bayang macam mana bentuk. Lepas tu dia nampak. Potong line kawan, berebut, panjat semua tu. Orang perempuan pun sama. Saya nak pesan orang perempuan, kalau boleh pesan janganlah jangan lagi. Pada suami-suami tu dia selalu cakap macam ni, abang jangan gatal-gatal nak kahwin lagi. Dengar gatal dia. Pasal kami yang laki-laki ni jangan tu kami tak faham sangat. Yang kami faham selepas tu gatal kahwin lagi. Melawak pun tak boleh, cuti-cuti sekolah ni. Maklum tu mata nak pejam lah tu, saya selit sikit tu. Baik, lagi satu tanda kalam hikmah ialah tegas pada apa yang diperjelaskan. Artinya satu-satu kata-kata itu mesti dikukuhkanlah. Sama lah juga kalau macam Hajah tanya tadi, kalau waktu makan kan. Ya, waktu dia banyak waktu-waktu yang kita katakan sebagai masa berkualiti untuk kita nak kongsikan apa-apa pun dengan anak-anak. Antara yang boleh saya kongsikan, antara beberapa waktu-waktu yang bagus untuk kita jadikan dia panggil apa? Quality time. Antaranya saya share. Okey, yang pertama ialah atas kenderaan, dalam kereta ya. Ni saya cerita ni waktu-waktu yang sesuai. Dalam kenderaan macam Nabi dengan Allahumma salli ala Muhammad, Ibnu Abbas yang Allahumma salli ala Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta, bukan ihfazillah yahfazka tu kan. Itu kan masa atas unta. Maksudnya dalam kenderaan jangan senyap ya. Sembanglah, tanya pelajaran anak semua. Yang keduanya ketika waktu makan. Waktu makan ni waktu seronok, waktu kita tengah happy makanan ayam goreng ke apa, nasihatkan, bagi tahu macam-macam nasihat boleh kita bagi. Lagi apa? Selepas solat, hati dia baru lepas tenang, lepas tu kita nasihatkan dia sikit. Lagi waktu tengah hampir nak tidur, dia macam mamai-mamai tu nasihatkan. Yang siang-siang tadi perbuatan dia yang kita tak suka tu, cakap balik. Dia manusia ni, ingat waktu sebelum tidur, hati dia senang sangat nak otak dia pun senang nak terima. Cakap baik-baik sambil usap kepala dia. Ayah minta maaf ya, siang tadi ayah marah sangat dekat kakak sebab kakak buat macam tu tak bagus tu. Adik-adik semua tengok kakak ni mesti tunjuk perangai baik. Dia kan ngantuk. Yalah. Dia install dalam kepala dia secara tak sedar. Begitu. Cubalah tuan-tuan.
Samalah kalau suami kita buat perangai pun nasihatlah, abang tahu tak, suami pun gitu kan. Dia akan terus jadi masuk dalam diri dia lah, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah Ustaz. Orang kata apa, masa pemikiran kita tengah alfa Ustaz. Alfa. Gelombang tu kan. Betul. Insya-Allah Ustaz. Mungkin kita sudah ada penghujung-penghujung Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi sedikit kesimpulan mengenai tajuk kita pada pagi ini. Fadhal. Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pendidikan melalui kebiasaan. Orang tua-tua dulu kadang kita tengok cara dia mendidik kita tidaklah macam secanggih sekarang. Ada teknik, ada tips, ada seminar tentang keibubapaan semua. Orang dulu tak ada sangat. Tapi dia punya cakap dia macam kadang tak betul sangat. Tapi kita makan. Kan? Jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Kita pegang sampai hari ini. Walaupun tak betul pun, kita pegang sungguh. Jangan lari bawah ampayan, nanti sakit kepala semua kan. Tapi apa yang saya boleh sebutkan, dunia hari ini sudah berubah. Apa yang patut kita buat, nasihatkanlah anak-anak kita seperti mana Syekh Nasir Orhan sebut, awasilah anakmu dari 4 perkara. Ini sebagai penutup ya. Yang pertama, jangan ajar anak kamu berbohong. Abah, ada kawan abah datang, bilang saja abah tak ada. Itu kan didik anak tu nujum 4 belalang ke apa kan. Jangan didik anak berbohong. Yang kedua, jangan ajar anak mencuri. Siakap senuhung lama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jangan ajar anak mencuri, curi selipar orang, curi yasin surau. Tak pulang-pulang surau punya yasin tu. Dulu pinjam kata untuk majlis ni ya. Tak bagi balik lepas tu. Kat rumah penuh koleksi. Wakil semua ada. Yasin masjid, Yasin surau. Curi. Yang ketiga, larang anak daripada mencaci maki dan mencarut. Didik anaknya, kalau anak kita belajar suatu benda tak elok, cakap binatang-binatang apa semua benda-benda dalam seluar ni, tegas, larang dia. Dan yang keempat, jangan ajar anak tiru budaya yang tak baik. Kan apa-apa sajalah budaya-budaya songsang ke, budaya tak baik ke apa, terus kita direct beritahu. Kita kan cikgu dalam ataupun kita kan guru dalam rumah tu. Kita terus betulkanlah. Ya, mudah-mudahan ia bermanfaat insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita kalau ikutkan kita nak banyak lagi bicara Ustaz, tapi masa gini kita orang kata apa terlampau cemburulah dengan kita insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh baca sedikit doa ringkas insya-Allah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang menjadi penyejuk di mata, penenang di hati kami, kurniakan dari zuriat keturunan kami di kalangan alim ulama, orang-orang soleh yang akan senantiasa memakmurkan bumi ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang kita dah sempat sampaikan pada pagi ini satu keberkatan Ustaz. Amin. InsyaAllah dapat kita amalkan insyaAllah. Jadi Ustaz, penonton-penonton yang saya hormati, esok kita ada tajuk Kiamat Kecil Kiamat Besar dengan Al-Fadhil Dr. Muhammad Nizam. Dan juga moderatornya adalah Dai Anas. InsyaAllah sama-sama kita pada waktu yang sama, InsyaAllah kita tambah ilmu. Dan juga hari ini saya dan Ustaz memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga kaki. Sekiranya ada terkasar bahasa, terbiar bicara, itu salah kami. Dan yang baik semua pada Allah SWT. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad pesuruhnya yang diutuskan kepada semua. Dengan Islam agamaku, dan ku bersyukur dilahirkan di dalamnya. Aku memohon petunjuk dan hidayahmu, bimbinglah daku menuju ke syurga.